Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan pengajian kita kitab ilmu asas tasawuf kita, iaitulah kitab penawar bagi hati kita. Kalau ikut jadual pada minggu lepas kita bagi cuti untuk kita bagi laluan kelas daurah online yang pertama kitab ilmu asas tauhid kita, iaitulah kitab cahaya pengenalan, yang kita semua telah maklum perjalanan kelas kita. Cuma hari ini kalau ikut jadual pada setiap hari Sabtu ada juga. Jadi pada setiap hari Sabtu kelas kita ada, cuma kita buat satu sesi. Tapi oleh kerana pada hari ini kelas daurah online tauhid kita dicutikan kerana Al-Fadhil, guru jemputan kita, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Azhar, ada urusan yang mengejut. Jadi dia terpaksa batalkan kelas dia pada hari ini. Dan besok insyaAllah pada jam 2.30 petang kelas beliau ada insyaAllah seperti biasa. Baiklah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi marilah kita melihat kitab kita pada muka surat 23. Kitab naskah Jawi kita ni lah, muka surat 23. Naskah Rumi muka surat berapa tak pasti. Kalau ada kawan-kawan kita muslim muslimat yang boleh bagi respon untuk naskah Rumi muka surat berapa. Kalau untuk Jawi ni muka surat 23, bab menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makan. Untuk naskah Rumi muka surat 61. Muka surat 61. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulakan pengajian kita, mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh para aulia wali-wali dan para syuhada yang mati syahid, dan roh para orang soleh, dan khusus kepada pengarang kitab kita, iaitulah almarhum al-allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kalau ikut cara tajuk kita duk bagi dah dalam grup WhatsApp kita. Kita dah masuk sebenarnya pada nak membicarakan 10 sifat yang keji dan 10 sifat yang terpuji yang akan dibicarakan di akhir kitab. Jadi kita duduk tang muka surat 23 dah kalau naskah Jawi. Kalau yang naskah Rumi muka surat 60 apa tadi? 61. Muka surat 23 untuk naskah Jawi ni semua sekali 100 muka surat. 100 muka surat ni sekarang kita dah berada di muka surat 23. Pertama tuan-tuan muslimin muslimat, kita kena faham bukan sekadar kita nak bagi habis kitab saja, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan
untuk kita beramal dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Beramal dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ni. Sama ada daripada ilmu tauhid yang kita duk belajar lah, daripada daurah yang kita duk susun. Bukan tajuk dia di 10 pertemuan lah, di 9 kali pertemuan, di 8 kali, di khatam, tidak. Tajuknya di amal. Sebab berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak dinamakan orang berilmu selagi mana dia belum beramal. Jadi duk kira-kira berat lagi kita ni, walaupun duk menadah dah nampak, duk bertalaqi dah nampak, duk buka kitab dah nampaknya, tapi belum masuk dalam tajuk orang yang berilmu sebab belum beramal. Jadi berat juga. Itu macam yang telah pun kita maklum sebelum-sebelum ni. Ada 3 maqam yang kita nak sampai. Pertama, daripada maqam tidak belajar kepada belajar. Tidak menuntut ilmu ni kepada menuntut ilmu. Kemudian daripada menuntut ilmu tu nak naik ke satu maqam lagi, daripada menuntut ilmu kepada maqam amal pula. Sebab amal kalau tanpa ilmu ni tak sah. Amalan kita, puasa kita, semayang kita, keimanan kita tidak sah kalau tanpa ilmu. Beriman. Untuk ilmu tentang keimanan tak pun. Mana nak sah? Semayang. Untuk ilmu tak pasal semayang, tak pun tak sah. Sebab melakukan amal dalam ketiadaan tak tahu. Kita kalau naik kereta di jalan tanpa ada lesen, tanpa pergi dulu belajar memandu pun kena saman. Tah berapa saman sembahyang kita, tah berapa saman kepada i'tiqad, kefahaman kita, tauhid kita kepada Allah yang kita dah dapat surat merah ketika ni. Sebab itulah kita nak kena hati-hati dan berjaga-jaga dalam soal ini. Supaya apa? Supaya Allah terima amal kita, supaya Allah menerima keimanan kita. Yang mana iman ni lagi bahaya. Lagi bahaya sebab nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Adapun dalam soal fiqh, ibadah kita, solat kita, puasa kita, itu nak tentu kita duduk martabat mana di dalam syurga. Itu nah. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu. Jadi kita nak tengok kepada kitab kita ni. Pada muka surat 23. Ini tadi sebagai mukaddimah dulu no. Cuti 2 minggu ni. Kan. Walaupun kita minggu lepas kita cuti, sesi terakhir kita sebut, kita tulis di siaran rakaman YouTube minggu ke-8. Di rakaman minggu ni kalau nak cari minggu ke-9 pula. Minggu ke-9. Pagi ni sesi pertama. Saat lagi kita rehat seperti biasa, setengah jam 30 minit lah, pukul 11 sampai pukul 11.30. Kemudian sesi kedua satu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tengok kitab kita. Bab yang pertama.
Bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am. Berkata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala. Kita sedekah dah Al-Fatihah tadi tak? Kat Tuan Pengarang. Kalau yang belum sedekah, kita hadiahkan. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Tuan Pengarang. Al-Fatihah. Baik, berkata Tuan Musannif, Tuan Pengarang bagi kitab penawar bagi hati kita, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Apa dia kata? Bab yang pertama. Ni bab yang pertama daripada kitab yang kedua pula. Masuk kitab yang kedua ni. Ni dah cerita pada muka surat 20 hari tu, kita masuk kitab yang kedua. Cuba kali tengok kitab Naskah Jawi ni lah. Muka surat 20. Dia kata kitab yang kedua pada menyatakan qalbu. Jadi masuk dalam kitab yang kedua lah. Dalam sebuah kitab ni dia belah jadi 3. Sebuah kitab ni telah diceraikan jadi 3 kitab. Dan bab pertama cerita pasal pendahuluan dulu sebelum nak cerita pasal tentang sifat-sifat yang terkeji dan sifat-sifat terpuji. Kemudian buat mari pula kitab yang kedua ni duk nak cerita adalah sifat-sifat yang dikeji. Tu. Baiklah. Bab yang pertama nak cerita di sini pada menyatakan. Kalau tak ada titik tu tambah titik di situ. Kan. Pada dia tu menya apalah. Biasalah kitab ni dicetak oleh kilang. Jadi bila dicetak oleh kilang ni, had mencetak tu mereka mungkin sebagainya tak sempat untuk belajar ataupun tak ada nak menadah. Tengok bagi elok-elok. Jadi bila tak ada nak menadah, tak ada nak tengok elok-elok, depa main cetak. Bahkan kitab ini ada setengah daripada cetakan yang lain sampai tergugur atau hilang 12 perkataan. 12 perkataan hilang. Nanti kita tengok, kita bagi tahu kat mana 12 perkataan yang hilang. Pada setengah-setengah naskah yang mungkin ada sebahagian daripada penuntut kita yang bertalaqi ketika ini sedang tengok kitab dia, nanti dia akan hilang 12 perkataan. Pasal apa salah di tok guru? Bukan salah di kilang hak cetak. Kadang buka kitab Baqaratul Amani, perkataan dhuyuf daripada bahasa Arab dhuyuf, tetamu, tapi salah sebut jadi dhaif. Bukan salah sebut, salah tulis. Dhuyuf tu maksudnya tetamu, ditulis dhaif. Dhaif lari maksud, bukan maksud tetamu lah dhaif. Dhaif ni orang yang tidak sempurna. Tu. Okey. Baik. Jadi kata Tuan Musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata apa? Bab yang pertama daripada kitab yang kedua ni pada menyatakan, pada nak menerangkan syarhut ta'am. Nak terang kepada kita tentang syarhut ta'am. Artinya apa? Sangat loba atas makanan. Nak bercara kita saat lagi ni daripada la ni saat ini sampailah ke habis kelas kita sesi kedua saat ini, insya-Allah kita cuba habiskan tajuk ni. Nak bercara kat kita, nak bincang dekat kita, nak muzakarahkan kepada kita tentang loba, tentang tamak atas makanan. Sungguh-sungguhnya banyaknya makan. Begitu. Adalah sangat loba itu, adalah sangat loba atas makanan. Tu tak kipi tulis baris bagi elok-elok bubuh baris. Kalau had naskah Rumi tu dia kata pakai kitab Rumi lah mudah. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita pakai kitab Jawi ni lah sebenarnya bagus. Sebab kita ni bangsa Melayu, kita ni sebut dah tanah Jawi. Disebut lagi kita ini tulisan kita asalnya tulisan Jawi. Tu hak ada tu Rumi. Tu bukan tulisan kita, tu tulisan penjajah tinggal kat kita. Dulu kita pakai semua urusan surat menyurat semua Jawi. Kan. Jadi kita kena
Berlatih tulis bagi elok-elok. Tak reti. Tak reti tak apa, tengok pelan-pelan. InsyaAllah boleh tak lama-lama. Banyak dah kami duk cuba. Kami dulu pun awal-awal tak reti Jawi. Awal-awal tak reti Jawi. Tapi main duk tengok lama tu kita kena ada manjada wajada. Barang siapa berusaha berjaya. Hatta masak nasi pun kena berusaha. Main nak duduk saja nasi jadi sendiri tak boleh. Begitu juga dalam bab baca Jawi, tulis Jawi. Tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, abang-abang, tengok pelan-pelan. Oh ni bunyi macam ni. Slow-slow. Lama bukan takat kita boleh Jawi, bagi hak kita hak tak boleh nak baca Quran secara lancar pun nanti boleh juga baca Quran dengan lancar dengan sebab dia boleh Jawi. Automatik. Jadi gitu. Baik. Adalah sangat loba, tulis itu Abu Bakar. Atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Hak mana dia ni jadi kepala ataupun perkara awal-awal hak nak jadi bawa kepada terheretnya kita pada benda-benda jahat ni, pasal sangat duk pulun kepada nak makan. Kita ni jadi trend lah, tak kata ke siapa lah. Tu kata kita baca kitab ulama hebat ni, kita sendiri pun tak amal benda ni. Tapi tak amal pun dengan kita duk baca ni, kita beringat. Kami di pondok ni, kitab penawar bagi hati ni, kitab cahaya pengenalan, dan kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni kitab basic juga bagi kami yang duduk di pondok dalam bab fiqh ni, Hidayatus Sibyan. Dan ada lagi lah kitab-kitab lain. Kita jangan buat tak sabar lah, sabar. InsyaAllah grup kita ni yang kita susun ni, kita susun kitab-kitab fardu ain. Hak basic 3 kita susun awal daripada tauhid, tasawuf, fiqh, selagi akan datang. Sabar. Nanti kita maklum dalam grup. Yang belum masuk grup, boleh masuk grup. Tak ada duk kena bayar apa. Masuk je. Rasa nak sumbang kepada nombor akaun yang kita letak. Tak ada duk paksa apa. Ayuran pun kalau kita letak sebagai komitmen. Jangan duk masuk main-main. Kita nak tolong sungguh ni. Tak ada niat apa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua di dalam syurga tu matlamat kita. Dengan maksud sah i'tiqad kita, pegangan hati kita. Dengan maksud kita telah pun mengenali mana sifat yang terpuji, mana sifat yang dikeji, yang tak boleh kita amalkan. Dengan maksud kita mengetahui segala hukum hakam fiqh syariat yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Daripada semua perkara yang diajarkan tu, kita amal belaka. Tu je. Tak ada lebih apa. Kalau kata kurang, memang kami ni jenis kurang. Tapi kita buat setakat yang kita mampu. Maka sebab itu kita duk baca karangan alim ulama hak hebat-hebat ni, kita ni bukan hebat mana. Kita baca ni ya Allah dengan maksud setiap kali kita baca, walaupun kita ni malas zikir, walaupun kita ni malas, setengah kata tok guru yang duk mari duk mengajak kami, kata guru kami, kita ni bukannya rajin mana zikir ni, salawat malas, sembahyang sunat malas. Duk harap dengan mengajak kitab ni lah kok mudah-mudahan jadi amal, jadi habuan nak masuk syurga. Sebab ilmu hak kita duk ngaji ni ilmu fardu ain. Kalau nak dibanding zikir dengan tengok kitab lah ni, kitab fardu ain ni besar dia tengok kitab ni lagi. Kalau nak dibanding dengan baca Quran, kita hak tak betul, baca Quran betul tu boleh gagah kira lah, tu pun baca Quran betul pun nak dibanding dengan ilmu fardu ain ni besar ilmu fardu ain ni lagi kan. Ni cuma nak abang bandingan. Kalau duk baca Quran dah selalu, kitab pun tengok lagi besar lah kita dapat. Besar lagi lah. Begitu. Jadi, kita duk tengok kitab ni, jadikan macam wirid kita. Jadi macam benda hak boleh tegak kita. Jadi benda hak boleh guide kita. Begitu. Jadi dia habaq di sini adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Dia ni jadi kepala kepada kejahatan, setengah daripada kepala kejahatan, punca panggil kepada segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Perut ni dia menjadi tempat, menjadi pusat, menjadi center untuk segala keinginan. Tu.
Kerana apa? Kerana daripadanya perut itu terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', jawabnya nescaya terjadi daripadanya mengerasi, daripada mana? Mengerasi. Sangat loba kepada harta, sangat tamak kepada harta. Dengan sebab banyak makan tu, banyak makan ni makan turun ke perut. Dan perut ni jadi center, jadi pusat kepada segala keinginan. Dia nak tu, akibat daripada perut nak makan, nak kenyang apa tu, terjadilah keinginannya, kata Tuan Musannif, keinginan kepada faraj, kepada kemaluan. Kemudian apabila mengerasi, mengkuatkan oleh keinginan makanan dan keinginan jima', hasil daripada kenyang perut tadi, dia pi kepada faraj, kepada kemaluan kita. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', hasil daripada itu terjadi daripada mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima' tu, duk nak kepada makan, duk nak kepada jima', hasil daripada itu terbit dia loba kepada harta, tamak kepada harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan daripada makanan dan jima' itu. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu, keinginan mana? Makanan dan jima' itu, melainkan dengan harta. Dengan harta, dia akan jadi ikut tu lah. Dua-dua tu nak pi kepada makan dan kepada jima' tu, melainkan dengan harta. Tu. Nak makan, kena ada lah duit ringgit. Tu. Nak kahwin, nak kena ada lah duit ringgit. Nak apa lagi? Kena ada duit ringgit. Dia kata apa? Akhir zaman ni macam ni, nak masuk tandas pun kena duit. Apatah lagi yang lain. Tu cerita cara maqam kita orang awam macam tu. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan, asal punca daripada makan. Loba, tamak atas makan, duk pulun ke makan, kau ke makan, makan situ, makan sini. Akhir terbit daripada makan tu, dia nak pi kepada apa? Dia nak pi kepada harta pula. Sebab nak makan nak kena ada harta, nak kahwin nak kena ada harta. Kahwin memang syarak suruh. Jadi nak jima' kena kahwin. Maka kahwin masuk dalam perkara yang telah dibincangkan di sini, atau yang sedang dibincangkan di sini. Jadi nak menunaikan kedua tu, keinginan tu mesti dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Dia lajak pi. Dia lajak pi kepada nak megah pula, berlawan megah. Pi kepada megah. Bila ada harta, tengok dia tu kereta besar, dia ni jadi pasien tu pula. Dia lajak. Okey, punca pada apa? Daripada makan je tadi. Nak makan kena ada harta. Bila ada harta, dia lajak pi pula lagi. Lajak pi ke mana? Dia lajak pi kepada pulun bawa. Pulun duk kumpul harta. Ligan megah. Dia ni apa, orang kaya dia ni. Hebat lah. Dia tu jadi pakai duk berlawan. Ni bukan kita kata ni yang telah disebut oleh tok guru kita. Tu kata ada satu kisah. Tok guru ni mari ziarah kepada tok guru ni, dia cerita. Ni kisah tok guru Fatani. Dia kata, mujurlah kita boleh baca kitab ni.
Siapalah nak tegur kita, demo-demo kan berani nak tegur kita. Kita tak ada masalah apa kalau demo nak tegur kita. Tapi baru mulai kita baca kitab ni. Kitab ni dah tolong tenyeh katok nasihat kita ni. Mujur kita boleh baca kitab. Tu. Tak tu kita kena ada kitab panduan kepada kita. Letakkan ini sebagai guide, garisan panduan kepada kita untuk membetulkan kita. Ini. Jadi dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, terhasillah daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Duk berlawan megah. Siapa lagi agah, macam tu. Kerana sukar meusahai akan harta itu, melainkan dengan kemegahan, melainkan bersepakailah ia dengan kemegahan. Dia nak boleh ke harta tu, dia nak kena bermegah. Dia bersepakai dengan megah. Mana ada orang ada harta dia boleh menyimpan. Kalau ada, kita ulang. Contoh-contoh, kalau orang megah ni, orang yang ada harta ni, kata Tuan Musannif, kemudian apabila menuntut ia seorang akan harta, kerana sukar mengusahai akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Ini bersepakai dengan kemegahan. Banyak nak jadi megah. Tuan pengarang kata, almarhum sebut, kita ni bila ada harta, nak bawa ataupun nak bersepakai dengan sifat megah. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada yang kaya. Abdurrahman Auf kaya belaka. Tapi mereka tak letak kekayaan, banyak harta mereka itu tak letak dalam hati sanubari mereka. Bahkan sampai tertinggal semayang. Bukan tertinggal semayang, tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula hak mana? Yang lepas daripada imam angkat takbir. Dia tertinggal hak tu lah. Dia jual habis satu kebun kurma dah. Kita bukan takat tertinggal takbiratul ula, tak semayang tu tak ada rasa salah apa. Bukan tak ada semayang Jumaat, tak semayang tu sibuk, tak rasa apa. Tengok mereka tak letak dunia dalam hati mereka. Sebab itu, kalau kita tengok, Tuan Musannif sebut, kerana sukar meusahai akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Jadi susahlah nak mendapatkan harta ni, melainkan nak kena, dia akan bersepakai dengan sifat megah. Jadi macam tu. Banyak harta ni. Kebanyakan macam tu lah.
sikit sangat je yang tak terbabit. Sebab tu contoh-contoh sahabat Nabi radhiyallahu anhum tunjuk macam tu. Kemudian apabila menuntut ia seorang akan harta dan kemegahan, dan mendapat ia seorang akan keduanya, akan harta dan kemegahan, nescaya berhimpun padanya pada seorang oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Nah, bila ada harta, dia pun nak jadi megah, dia terimpunlah dua tu pada seorang, maka nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Mana? Seperti riak. Riak ni menunjuk-nunjuk. Dia jadi nak menunjuk bila harta banyak. Tu. Dan takabur, sombong. Sebab tu kita seronok tengok orang-orang yang kaya, yang tak sombong. Kadang-kadang tengok Allah low profile. Kadang-kadang semang yang kita elok. Tapi elok dia punya perangai, dia tak ada sombong bah. Ni sahabat Nabi dah kaya-kaya, tak sombong. Tu kata dia tak letak dunia dalam hati. Ni duk berasa macam orang nak ambil harta dia, bukan macam tu. Bahkan agama kita, Nabi berpesan, barang siapa cenderung hati kepada seseorang yang kaya, hilang sepertiga agama dia. Kita duk baik seorang-seorang tu dengan sebab dia kaya, hilang sepertiga agama kita. Kemudian Nabi bersampai tu. Jadi kita duk baik dengan dia tu bukan sebab dia kaya. Memang sebab baik kita ni atas dasar sesama Muslim, ikhwan. Ya, Quran sebut punya kita ni saudara. Dan dengki, hasad. Dengan sebab kita duk pulun kepada nak rata jadi megah tadi, dia marilah hasad. Dia tu rata besar, aku tak boleh jadi macam ni. Aku tak boleh jadi, aku suruh sendiri tak apa lagi tu, aku tak boleh jadi ni. Dengki ni maksud dia apa dia? Dia mencita-cita nak hilangkan nikmat pada saudara dia tu. Itu maksud dengki. Jadi dah ni, aku nak kena tengok kak mana patut boleh dia kalut. Tu yang jadi macam-macam perkara tu, pi kat bomo lah apalah bagai, kan. Dan berseteru, akhirnya bermusuh lah. Kes apa? Kes kawan tu kereta besar. Kes apa? Kes kawan tu tunjuk gelang besar ya. Kes apa? Kes namanya cerita kata dia anak-anak dia gaji besar. Jangan macam tu. Bukan nak bawa kepada tu matlamat kita. Tak betul. Nah. Dan lain daripadanya, mana misal-misal yang lain lah yang terhasil daripada bila mana kita duk mengumpulkan harta, kalut kepada makanan, bawa kepada harta jadi banyak, duk kalut kumpul sampai bawa kepada nak menunjuk-nunjuk, nak bermegah-megah. Jadi passion tu. Ni cerita ni, baca kitab ni sebagai teguran kepada kita. Kita tak buat lagi benda ni. Kita baca, pegang pun besar rahmat dah kitab. Sebab apa? Nasihat-nasihat para alim ulama ada dengan kita. Nak bagi bantuan kepada kita dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diberi izin oleh Allah untuk membantu kita di hari kiamat dengan bentuk bantuan yang besar. Bahkan para alim ulama juga diberikan syafaat yang kecil, pertolongan yang kecil daripada mereka. Jadi kalau kita tak berbaik dengan mereka, tak dengar nasihat mereka, tak ikut panduan mereka, tak guna pakai, tak tengok ilmu-ilmu mereka yang simpan dalam kitab ni, rugilah kita. Itu je. Nah. Kalau kita dah buat pandai, kita pakai terlepas saja kita lah. Macam tu. Itu misal-misal yang
disebut dan lain daripadanya, daripada semisal seperti riak, takabur, dengki dan berseteru bermusuh tu. Dan tempat keluar semuanya itu hak mana? Okey, pada sebut riak, takabur, dengki jadi bermusuh, jadi megah, nak bawa kepada kumpul kata kes dia, punca dia apa dia? Nak kepada makan, dia mari pada perut. Nak makan, kesnya nak jaga ke perut tu. Nak makan nak kena sedap. Tak sedap tak mau. Cari sedap, kalau boleh nak lebih lagi lah. Kan, tak badan laksa kebuk saja tak jadi. Nak apa? Nak spaghetti ke, bolognese apa ni nak sebut lah. Lagi nak asalkan lagi lah kalau bolehnya. Oh, pihak restoran sedap-sedap sikit. Restoran sedap-sedap kena mahal lah, duit kecil-kecil. Kalau orang sponsor tak apalah. Kan? Tuk-tuk pakai tak apa, pergi kedai makan orang sponsor makan, keluar balik duk merak je lah. Lepas tu tidur. Orang nak pergi kedai mahal-mahal kena ada, pulun pulak bagi. Tak boleh kena berhenti. Aku nak makan sedap-sedap kena berhenti kerja apa ni. Kan? Ataupun kena kerja lebih sikit lah. Bagi kita orang kebanyakan ni, kerja lebih sikit lah nak makan sedap. Lepas tu duk pulun kerja dia, bukan takat boleh makan. Nampak bulan ni ada lebih sikit duit ni, boleh beli kereta ke, beli rumah ke, beli bini ke. Kan. Lepas tu dah boleh belakang ni. Nak kena kemas cara jalan lah, duit banyak ni kena kemas sikit. Dia kes perut tadi lah. Dah kaya sikit ni, dah jadi korporat sikit ni, dah jadi Datuk Tan Sri ni, dah jadi orang hebat, dah ada pangkat besar ni, kena kemas sikit. Dah jadi megah lah. Jadi sombong, jadi riak. Jadi ikut tu. Asal punca daripada apa nak? Perut. Dia berengkek. Sebab tu di sini nak bercara bab ni. Kisah bab ni. Tu. Dan tempat keluar semuanya itu perut. Semua punca daripada perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Nak bercara hari ni bab lapar. Bukan bab makan. Kenyang. Nizam. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda, "Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal 'atashi." Tu. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah. Tak ada lah ada amalan ni yang lebih Allah suka daripada lapar dan dahaga. Tak ada lah amalan. Nabi kata, Allah sebesar-besar amalan yang Allah suka ni, tak ada lah amalan yang Allah suka ni yang lebih disukai oleh Allah ni daripada lapar dan dahaga. Maksud ni nak cerita kelebihan lapar ni ada tak? Ada ni. Ada hadis Nabi sebut. Nah. Kemudian dan bersabda ia, Nabi pun sabda lagi, bukan dalam satu masa, waktu-waktu yang lain, dikutipkan kepada kita hadis-hadis menceritakan, nak bagi tahukan kepada kita tentang kelebihan berlapar. Tu ada kelebihan-kelebihannya. Sayyidul a'malil ju'u, penghulu segala pekerjaan itu lapar.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia ada tulis nota 1 di atas tu, tengok di bawah. Nota 2 di atas, tolak di bawah. Letak di bawah. 3 pun lagi di atas tu, tengok di bawah. Dia bagi tahu rawahu ya. Kena tengok lain tang mana hadis ni. Tapi nak cerita tuan misalnya cerita ada hadis. Tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami yal ibadatu. Artinya berfikir itu setengah daripada ibadah. Fikir. Dan sedikit makan itu ia satu ibadah. Makan banyak tak boleh fikir lah. Dah makan banyak nak fikir bagi dah. Lah ngantuk aku be. Makan cakap pun tak berhati lah. Macam orang kadang-kadang jadi serupa bahasa kasarnya mabuk lah. Kenyang. Buat kereta pun tak boleh ngantuk. Mabuk. Buat kereta pun tak boleh kak. Sama. Makan banyak. Orang mabuk kadang duduk senawa. Macam tu. Dia ngantuk. Akal dia tak boleh fikir. Sebab tu kita orang mengaji ni, orang belajar ni, atau kita pada perkara nak menjagakan martabat kita ni, jaga bab makan. Jaga bab makan. Baru boleh. Kalau tidak ke, Allah Akbar. Macam ada nampak lah. Lagu duk kata. Lagu mana? Lagu duk kata. Jadi kita nak kena mulai daripada sekarang, jaga dalam soal ni. Bukan tak boleh makan sedap. Dan bukan tak boleh makan. Boleh. Boleh makan sedap. Bahkan ayat Quran sebut, kulu washrabu. Suruh kita minum. Boleh banyak apa pun. Wala tusrifu, jangan melampau, jangan berlebih. Ayat Quran tu. Ingat tak ayat Quran? Mana? Tak ingat? Ayat ingat? Buka tengok. Buka tengok, sekali kita cerita. Suruh minum. Wala tusrifu, jangan melampau. Perut kita ni sepertiga. Sepertiga untuk nafas, angin, udara. 1/3 untuk makanan. Belah 3 dalam satu perut kita ni. 1/3 lagi untuk apa? Untuk ayak. Ayak, makanan, udara. Ni kita pergi isi lebih. Isi apa lebih? Makanan lebih. Lepas tu lagi nak isi ayak pula. Udara duk tahu lah. Lepas tu duk ngap-ngap supaya ikan lemah. Ni macam tu. Bila tak balance kita isi tu mengantuk. Tak boleh nak mengaji, nak ibadah. Tak boleh semayang. Buka puasa dah tengok buka puasa. Nak boleh mayang maghrib. Kat nak masuk isyak. Tu dia beritahu tu. Lepas tu, jadi lagu mana? Pakai kata tak ada apa. Sebab itu, kita jagalah dalam soal makan kita. Dan sabda Nabi SAW lagi, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarabin. Syarabin
Naumin. Naumin eh. Apa terang. Saya ulang lagi. Afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin naumin. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar. Yang ni banyak lapar daripada makan. Di sisi Allah, yang paling afdal, yang paling utama, apa dia? Adalah dengan membanyakkan lapar daripada membanyakkan kenyang. Makan boleh, tapi biar lapar tu ada masa yang lama sikit. Nah. Dan berfikir, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Banyak makan, banyak minum Allah benci. Membawa kepada banyak tidur tu lah. Jadi Allah benci juga banyak tidur pun. Pasal mengaji, tidur. Kan Allah benci juga tu. Dengan sebab banyak makan ni, kita akhirnya apa dia? Tidur. Tak ada buat amal apa. Tidur tu sebagusnya kalau nampak dari segi satu sisi pandang, daripada duk bersembang tak ketahuan dengan orang, baik tidur. Satu sisi lah. Tapi daripada satu sisi pandang lagi, daripada tidur dengan ibadah, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh selawat, boleh duduk mengaji, baik tu pula daripada tidur. Jadi lebih tambah, lebih pada buat taat kepada Allah tu lebih bagus daripada banyak tidur, banyak makan, banyak minum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, angka not 5 letak juga di bawah, dia tulis di bawah tu. Rawahu tu kena cari sendiri. Rawahu kita cari sendiri. Riwayat siapa? Dia riwayat. Cari sendiri. Tu semua dia nak kena suap kat kita, jadi serupa nak bohong lah kita ni. Cari sendiri. Nah. Tok guru tolong ambil simpan dah ilmu tasawuf tu pun, kita duk kata ilmu tasawuf tak ada zaman Nabi. Dah kata pandai sangat, cari sendiri ya. Ada kata tak zaman Nabi, cari sendiri. Dah pandai sangat. Ilmu tasawuf ni ilmu macam ayat acak pun tak betul. Siapa tak ngaji nanti sikap dia macam ayat acak, busuk dan tak boleh kita nak duduk dekat. Busuk sungguh. Sebab apa? Ilmu tasawuf ni ilmu ihsan. Ilmu yang peri kemanusiaan bahasanya. Sifat-sifat terpuji kalau ada dalam hati, qalbun ruhani kita, sanubari kita, akan menjadi asbab kepada kita bersifat peri kemanusiaan. Dia ada rendah diri, tawaduk. Dia ada padanya sikap suka bertaubat setiap kali buat salah. Dia berasa nak, sebab benda-benda sifat yang mula-mula sekali, taubat. Dia tak mahu nak bercakap bohong, sebab cakap bohong tu dikirakan sifat keji. Jadi bersifatlah dia dengan sifat peri kemanusiaan begitu. Sikit lagi lah. Jadi arti hadis yang kita baca tak sah. Tiada memenuhkan manusia akan bejana, akan bekah yang lebih jahat daripada perutnya. Memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang manusia. Menyebut akan segala hadis ini Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, macam yang kita habaq. Tuan pengarang ni memang dia terjemah kitab Penuh Bagi Hati ni bahagian belakang daripada kitab Arba'in Usuluddin. Maka dinamakan terjemahan daripada kitab hak belakang daripada kitab Arba'in Usuluddin, kitab cerita bab tauhid. Di belakang tu dia cerita sikit bab tasawuf ni. Maka tuan musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia terjemah daripada situlah. Dan dia namakan kitab dia ini, terjemahan daripada Arba'in Usuluddin ni, dengan nama kitab Penawar Bagi Hati. Tu. Jadi hadis dalam kitab tu beritahu
memadakan manusia itu oleh beberapa sebab yang membetulkan tulang belakangnya. Qadar ibadah orang je sebut. Jangan melampau-lampau. Makan tak apa, sedap tak apa, tak ada masalah. Jangan bersangatan, tak boleh. Makan banyak, mentang-mentang nasi arak sedap, makan banyak sungguh. Lah tak semayang pun. Lah tak berat buat amal apa pun. Tinggal habis benda wajib-wajib. Hang tu tak mau. Okey. Jadi menyebutkan segala hadis ini oleh Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Habis itu. Jadi insya-Allah kita akan berhenti rehat seketika. 11.30 saat lagi kita masuk kembali ke dalam kelas kita. Untuk kita habiskan tajuk kita bab melampau ataupun tamak dalam soal makan ni. Sebab perkara-perkara ini akan menyebabkan ataupun menjadi punca kepada lahirnya benda-benda daripada riak, sombong, takabur dan sebagainya. Ciri punca. Jadi sekejap lagi dia cerita. Kelebihan berlapar ni pun dia cerita sekejap lagi. Habis itu. Dan kemudian kata dan ketahui olehmu bahasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Faedah lapar lah. Sekejap lagi kita nak cerita selepas daripada rehat. Lah ni kita lapar, kita makan dulu. Kita sambung lagi. 11.30 kita sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.